Data Consumer Intelligence menyatakan hanya 30% warga Malaysia bersedia menghantar anak mereka ke sekolah jika kerajaan membenarkan pembelajaran di sekolah dibuat seperti biasa. Pada masa sama, ibu bapa bimbang anak-anak mereka ketinggalan dalam pelajaran kerana sistem pembelajaran di rumah dilihat tidak berkesan. Untuk itu, bersedia melalui Skype membincangkan lebih lanjut perkara ini pakar Kesihatan Awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Malina Osman. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Doktor, apakah prasyarat yang perlu dipatuhi pihak sekolah sebelum membenarkan semua murid kembali ke sekolah, Doktor? Okey. Sebelum kita bincangkan lebih lanjut tentang prasyarat yang perlu dilaksanakan oleh sekolah sebelum membenarkan pelajar-pelajar kembali memulakan sesi persekolahan mereka, saya ingin berkongsikan tentang senario terkinilah wabak COVID-19 di negara kita. Sejak lebih 9 hari lalu, kita mencatatkan satu angka di kalangan warga negara Malaysia dan juga kes kita, kes aktif pada semalam dilaporkan 182. Kita pernah melaporkan sehingga 2,576 maksimum. Jadi secara umum kita boleh nyatakan bahawa keadaan kita bertambah baik. Senario yang kita lalui pada hari ini bermula dengan PKPB dan juga PKPP. Tidak ada kluster-kluster yang signifikan untuk memberikan impak dari segi taburan epidemiologi untuk jangkitan ini. Jadi secara umum saya boleh nyatakan bahawa keadaan negara kita selamat dengan risiko jangkitan yang rendah. Dan ini membolehkan sektor-sektor yang seperti yang telah dinyatakan oleh Majlis Keselamatan Negara untuk dibuka. Berbalik pada soalan mengenai prasyarat yang perlu dilakukan oleh pihak sekolah, SOP ataupun Standard Operating Procedure yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan baru-baru ini pada pandangan saya adalah sangat komprehensif dan juga telah diperakui oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Sekiranya kepatuhan dapat dilaksanakan oleh semua pihak sekolah, sepatutnya tidak ada kejadian-kejadian yang tidak diingini. Dan di samping itu juga kalau kita dapat memastikanlah di kalangan murid-murid untuk melaksanakan SOP yang telah disarankan. Dalam masa yang sama, saya cadangkan juga untuk pihak sekolah dari masa ke masa setiap hari untuk memperingatkan antara satu sama lain tentang prosedur-prosedur yang perlu dipatuhi oleh guru-guru, kaki tangan dan juga murid-murid dalam konteks kita untuk mengelakkan dari barang potensi berlakunya wabak ataupun kes-kes yang baru. Di samping itu juga saya ingin mengajaklah rakan-rakan pendidik sebab saya pun seorang guru. Murid-murid biasanya dia akan tengok guru ni sebagai contoh dia. Jadi kita perlu memberikan contoh yang terbaik pada pelajar-pelajar dan murid-murid kita untuk melaksanakan SOP ini sebaik-baiknya dan juga mengekalkan kepatuhan untuk mengelakkan wabak ataupun kes-kes yang baru. Doktor, apakah wujud isu dari segi saiz dan populasi sekolah atau jumlah murid itu sendiri? Betul ada isu sebab kita dalam SOP itu telah meletakkan garis panduan jarak meja antara satu sama lain. Pelajar-pelajar itu adalah dalam jarak 1 meter antara satu sama lain dan setiap bilik darjah itu saya jangkakan sekiranya murid melebihi kapasiti tidak mampu untuk memuatkan semua murid-murid dalam satu masa. Jadi dalam tempoh PKPP ni ataupun pemulihan kita ni, saya cadangkan pihak sekolah mungkin boleh mengadakan sistem giliran. Boleh disusun mengikut kesesuaian masing-masing sama ada giliran mengikut kelas ataupun mengikut tahun pembelajaran. Kalau saya bagi contoh, kalau kata di sekolah rendah, mungkin boleh dahulukan dulu tahun 4, 5, 6 dan kemudian digilirkan dengan tahun 1, 2 dan 3 dan seterusnya. Bagi saya ini perlu dilaksanakan, tidak hanya menumpukan pada tahun-tahun pengajian tertentu saja, sebab semua anak-anak ni kita perlu dedahkan secepat mungkin dengan suasana pembelajaran untuk mengelakkan kesan jangka masa panjang yang tidak begitu baik untuk emosi dan juga tahap psikologi mereka. Doktor, kita ingin melihat dari segi kebarangkalian jangkitan jika saiz atau jumlah murid dikelompokkan pada satu-satu masa, Doktor. Dia bergantung kepada sama ada murid berkenaan ada sejarah kontak ataupun terdedah kepada faktor-faktor yang mungkin menyebabkan mereka menjadi salah seorang pembawa jangkitan. Tapi dalam senario sekarang ni kita punya sempadan dikawal ketat. Semua mereka yang balik dari luar negara telah dikuarantin dan juga diberikan rawatan sekiranya positif. Saya tak nampak isu tu akan menjadi satu isu yang besar berbanding masa sebelum kita laksanakan
sepi pada 18 Mac lalu sebab pintu keluar masuk tak dikawal. Jadi pergaulan masyarakat agak meluas sehingga menyebabkan mungkin terdedah anak-anak kita ni kepada mereka yang baru pulang dari luar negara dan sebagainya. Senario tularan seperti mana yang saya nyatakan tadi, kebarangkalian jangkitan adalah rendah untuk negara kita. Baik, terima kasih Pakar Kesihatan Awam Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM Profesor Mahdi Dr. Malina Osman atas perincian itu.